Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey, aktiviti saya hari ini seperti biasa, saya masuk ke kebun. Okey, hari ini saya nak buat pronin pronin bagi pokok yang berusia lebih kurang setahun 7 bulan. Okey, ada saya buat pronin dari semasa ke masa. Biasanya setiap bulan lah saya buat proning, tapi yang kali ni saya buat proning agak heavy proning lah, ataupun proning yang betul-betul banyak. Yang pokok yang rimbun tu dah jadi orang kata memang togel lah, ataupun dah macam terlanjang dah. Okey, jadi jom tuan-tuan saya tunjukkan macam mana saya buat proning, ataupun tip ataupun perkongsian saya tentang saya proning di kebun. Tapi sebelum tu tuan-tuan, yang bagi yang baru berjumpa ataupun baru jumpa saya punya channel ni, okey, selamat datang. Okey, boleh subscribe dan juga tekan like. Mungkin di dalam channel ni ada beberapa tip yang mungkin berguna kepada tuan-tuan, ataupun saya akan cuba memaparkan segala bentuk aktiviti ataupun info-info yang berguna dalam channel ni. Okey, jom tuan-tuan. Tuan, seperti yang saya beritahu tadi, saya buat heavy proning yang agak heavy jugalah, daripada pokok yang rimbun tu. Saya proning kalau macam ni saya dah buat banyak kali juga dah proning sebab apa, dia dahan yang bercabang. Lepas tu saya rasa saya perlu buang ni, tapi saya tak bawa. Sibuk belanja ni. Okey. Saya tak bawa apa, gergaji. Saya hanya bawa gunting. Jadi saya potong-potong yang mana orang kata yang boleh saya potong lah. Okey. Macam ni memang banyak lah saya potong. Sebab apa, yang ni dahan bercabang. Apabila dia tinggi nanti takut dia sekah. Saya hanya tinggalkan 1-2 dahan. Nanti saya rasa saya tak perlu, saya akan buang semula. Okey, saya hanya tinggalkan sebelah tu. Okey, saya dah proning beberapa batang lah. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat pokok saya ni, alhamdulillah lah. Okey, tengok saya proning, saya buang togel lah, banyak, bukan satu je, keliling. Okey, proses pemangkasan saya yang biasa yang saya buat, saya buang lah daripada awal ni. Saya buang dahan-dahan kecil, tapi dia turut naik ke atas. Jadi saya terpaksa potong untuk saya biarkan yang dahan atas tu merendang. Okey, jadi itulah rupa ni, yang mana dahan yang tak berpotensi macam ni saya dah buang. Okey, terutamanya yang melentur lah. Saya hanya tinggalkan batang-batang yang besar. Mungkin nanti saya tengok macam mana. Kalau saya rasa 2 dahan bawah ni perlu dibuang, nanti saya buang. Okey, asal pokok yang merimbun dia dah jadi togel lah. Macam ni pun sama. Okey, ni pun saya dah kerap buat proning. Okey, jadi saya buang yang mana dahan-dahan yang kecil, dahan-dahan orang kata yang saya rasa tak berpotensi dan juga yang boleh menyebabkan sekah. Kan macam ni kan, dia naik ke atas kan. Kalau cabang Y ni berpotensi untuk sekah, terutamanya apabila dia naik ke atas, dia banyak dahan kan. Jadi saya potong lah. Mungkin nanti 1 ataupun 2 dahan tu saya kekalkan, ataupun saya ambil keputusan untuk saya potong semua. Tengok, bergantung pada keadaan. Okey, saya banyak dah buang dahan panggil. Saya tinggalkan dahan utama kalau macam ni pun. Okey, kalau macam ni dahan yang mendata ni saya rasa dia okey. Tengok keadaan nanti macam mana. Kalau macam ni 4 dahan ni, 1, 2, 3, 4.
Okey, bergantung pada satu dahan ni, saya rasa nanti saya perlu buang juga. Sebab apa, pada peringkat awal saya dah buang ni tuan-tuan. Sebab tu dia tinggal dahan ni 1, 2, 3, 4. Sebab pada awal dia kat sini tu saya dah buang. Ada kesan saya buang lah sini kot. Jadi dia tinggal dahan mendatar saja. Dahan kat atas tu saya dah buang. Okey, jadi nanti saya tengoklah macam mana. Okey, agak toge jugalah saya kerja kan. Itu pun saya kerap buat pemangkasan. Kalau tidak lagi ketara lah. Macam ni pun serupa tuan-tuan. Okey, pada peringkat awal ni macam biasa lah. Kita memang buat pruning. Okey, dahan-dahan ni dulu semua kita pruning. Okey, saya dah buang potong dahan ni. Tapi satu dahan tu tak juga naik ke atas. Saya dah potong. Okey, ni pun saya potong 1, 2, 3, 4. Sebab apa, dia menyaingi batang yang ni. Okey, saya nak tengok macam mana. Nampak ni dia dua dahan tu dia naik ke atas. Saya tinggalkan lah. Mana saya rasa perlu saya buang, saya buang. Yang ni dahan ni masih boleh turun lagi kalau dia subur kan. Kalau dia subur berat dia punya ni, kita buang dahan utama ni. Kalau dia subur dia akan melentur lah. Kalau tak subur tu memang susah lah. Okey, macam tu lah tuan-tuan saya buat pruning. Macam ni aku buang je sebab dia naik ke atas. Okey, saya kerjakan. Okey, tengok pula pokok yang ni. Ini macam saya beritahu, saya dah kerap buat pruning. Tapi pruning seperti biasalah, perlukan orang kata dari semasa ke semasa. Dahan macam mana perlu buang, dahan pokok dah besar ni kita buanglah dahan-dahan yang pangkal ni. Okey, dahan yang mana melentur ke bawah, susah kita nak jaga, kita buang lah. Jadi pening juga tuan-tuan nak pruning dahan ni kan. Sebab apa, kita rasa sayang tapi sebenarnya dia perlu dibuang. Jadi kalau tengok fizikal pokok saya, dahan yang pada dahan utama tu memang dah tak ada, tinggal yang ujung-ujung lah. Ujung ni kalau macam naik-naik sini lah. Itu dia naik, saya dah potong. Nampak tu kesan saya potong. Okey, kesan saya potong, tapi dia tetap agak menaik. Yang ni tetap agak menaik. Jadi solusi dia potong juga. Biarlah orang kata 3 dahan tu je bergantung pada ni. Jadi kemungkinan dia nak sekah tu rendah lah. Macam ni, kalau dia boleh mendatar ataupun boleh menunduk, kita biarkan. Okey, macam ni. Nampak ni tuan-tuan, dia mendatar kat sini kan, tak ada dahan sini. Sebab apa, hari tu saya dah buang. Nampak dia pergi mendatar macam ni kan. Okey lah, kita pun tengok lah. Sebab ni tuan-tuan, 1, 2, 3, 4 bergantung pada dahan ni, sama ada dia mampu bertahan ke tidak tu. Alam lah, tengok lah. Kita tengok dari semasa ke semasa lah. Payah juga nak cakap kan. Okey, ni kita buang yang ke atas dulu. Dahan yang terlampau rapat sangat kita buang.
Pruning kena selalu tuan-tuan, nak pokok yang subur kan, macam ni sentiasa berpucuk, dahan dan juga tunas dia selesa naik. Jadi saya rasa tengok kadang kita dah pruning, lepas tu saya tengok macam lebat je kan. Tapi okey lah, sebab apa, batang yang utama ni saya tengok okey lah. Ni dahan-dahan yang nanti mungkin berpotensi lah. Kita pun nak kata potensi pun tak tahulah. Kita tengoklah dari semasa ke semasa macam mana. Kalau banyak sangat dahan tak guna juga kan. Nak dahan-dahan yang tak berpotensi ataupun dahan-dahan yang berlapis. Ni okey. Macam ni. Ni lebat kan, tapi tak apalah. Tengoklah macam mana tu nanti. Dahan yang ke bawah buang lah. Okey. Contoh buat pruning. Ni pun tengok, dia punya dahan ni sampai ke bawah. Yang saya kerap ni buang kan. Nampak ni contoh dahan yang tak berguna ni. Dahan yang tak berguna ni. Dahan yang melempai kat bawah tu, orang kata just buang lah. Semakin panjang makin dia melempai. Sebab apa, daun dia berat, terutama pokok yang subur lah. Tengok nanti macam mana. Okey, tinggalkan dahan ujung. Dahan yang melempai ke tanah macam ni, susah kita nak jaga pokok kita buang je lah. Macam ni, buang tidak tu lah. Macam ni lah. Saya dari semasa ke semasa saya buat pruning ni. Tapi pokok yang subur ni dia sentiasa mengeluarkan pucuk dan juga tunas. Jadi dia nampak dia punya macam ni kan. Bila dia terlampau banyak daun kiri kanan kan, jadi dia terlampau padat. Ni kan, dia daun tu bertindih di antara satu sama lain, jadi dia kurangkan lah dari segi semasa ke semasa. Nak buat pruning yang terlampau heavy pun, pokok masih kecil. Sebab tu saya orang kata bulan depan saya tengok saya perlu buang, saya buang. Okey, nampak sedikit lapang dan juga nampak lah dahan dan juga pencahayaan kat situ kan. Macam ni. Ni meriah daun ni. Tengok saya dah buang dah atas tu. Apa, dia dah jadi macam macam banyak tu dahannya kan. Okay. Macam ni tak pasti, tinggal lah. Okay, buang dahan yang menghala ke bawah ni, saya buang.
Ni saya mengalir ke bawah ni, kita buang, jangan bagi terlampau berat. Sebab apa, dahan mendatar ni sayang nak buang tuan-tuan. Sebab apa, dia adalah kategori dahan yang berpotensi. Biar macam tu. Sama ada dahan ni nanti, tapi tak tuan-tuan, sebab apa, dia memang dah orang kata dah dia punya batang tu, dia mampu menahan lah daun-daun dan juga buah, kecuali yang berbentuk Y lah. Sebab apa, apabila Y, dia angin yang tolak dia menyebabkan dia sekah kat sini. Kalau dia dah mendatar macam ni, tak jadi masalah pada saya lah. Ni lembut ni, kita tak tahulah lembut ni boleh tidak, tapi kita tengok nanti dia jadi keras ke tidak kan. Yang agak lembik, kadang yang berpotensi yang besar macam ni kan. Ni pada asal ni saya dah potong, sebab tu nampak kecil ni, dia besar. Banyak kali dah saya potong, dekat atas ni pun saya potong. Macam tu lah. Nampak lah masih lagi merimbun. Okey, cuma dahan bawah ni terlampau rapat dengan tanah, kena sentuh kat tanah ni, ini mendorong potensi kulat lah, kulat. Jangkitan kulat. Jadi mana yang rendah ni, dahan yang melampai ke bawah ni saya buang. Okey. Dia ada dahan utama saja, jadi dah okey. Tampak menyentuh tanah. Tadi semuanya menyentuh tanah kan. Ini terlampau berat, lembik. Try potonglah satu, tinggalkan satu dahan. Pun rendah agak, biarkan betul dahan ujung je. Macam tu. Okey dah sikit ke tidak, semua menyentuh tanah. Pokok ni alhamdulillah ini memang betul-betul subur. Okey tuan-tuan, ni satu lagi pokok yang saya kerap juga buat pruning. Tengok yang sensi buat pruning. Alhamdulillah lah yang ni nampak okey. Okey, jadi hanya buang yang daun yang melampai ke bawah lah. Dia buang nanti dia terlampau tunduk, terlampau tunduk. Dahan halus ni buang je lah. Okay. Macam tu. Atas pun okey. Alhamdulillah lah, hasil daripada kopi dan juga pembajaan yang saya buat. Pokok ni alhamdulillah. Okey, lihat biasa berpucuk lah. Penting tak kita buat pruning ni tuan-tuan, sebab apa, kita mendekat kepada batang pokok. Kadang-kadang kengker ataupun ulat pengorek batang ni kita tak perasan.
Kadang dia serang dah parah sangat baru kita perasan kan. Jadi penting kita pergi ke pokok ni. Pergi ke pokok-pokok, kita tengok macam ni, bahan banyak. Aduh, batang alhamdulillah lah, besar juga. Tengok dahan kecil banyak sangat. Hui, banyak dahan dia. Alam, tak tahu mana satu dahan. Tapi okey lah. Nampak juga. Buang bagi pengudaraan sikit kat pokok ni. Bagi cahaya masuk. Dahan dia pokok ni, saya masa kecil dia stres kan, batang dia pun tak berapa nak pulih lagi. Jadi dahan dia pun memacak je naik ke atas nak banding dengan yang lain. Okey, tak apa, ini biar dulu. Okey, yang ni pokok yang saya agak besar lah, besar betis, lebih daripada besar betis. Ni saya beritahu sebab tu perlu buat pruning. Ulat pengorek batang, ulat isi. Saya tak isi tree dressing masa saya kerat yang tu dulu. Yang ada nampak yang tukang ulat tu. Ni dahan dia naik ke atas ni asal dia tuan-tuan. Dia naik ke atas ni, sebelah ni hilang. Jadi saya potong, saya tinggalkan dahan yang terbuka ke tepi saja. Okay. Macam super ni, saya tinggalkan dahan yang terbuka di tepi sajalah. Tak adalah dia orang kata naik ke atas. Apabila dia naik ke atas, dia mengganggu pembesaran dahan yang berada di atas lah. Kalau macam duri hitam, macam ni duri hitam, ditanam pokok. Nanti nak buat, kononnya nak buat kaki ganda. Macam mana yang ni saya tak buat kaki ganda, saya lupa. Besar dari kat bawah. Okey, duri hitam ni daun dia merimbun melampai. Ini padat ni.
Okey, itu saja tuan-tuan. Saya kongsikan cara saya buat pruning, macam mana saya pantas terutama pokok yang menghala ke atas, menegak ke atas, membentuk satu cabang Y. Macam mana saya buat. Ni pokoknya alhamdulillah dah pulih dah. Pokok ni, saya tunjuk dulu tuan macam mana kelebihan kaki ganda. Saya tanam pokok. Lari sikit. Okey, ni saya tanam yang asal duri hitam. Saya rasa tanah kat sini kot. Terus saya tanam musang kim pun tak mau naik. Umur dia setahun saya buang. Sekarang ni umur dia dalam 7 bulan kot yang ni. Tak mau naik kat pada asal ya. Anjing ni. Alhamdulillah dia dekat, dia tak sentuh pun. Tapi macam nak sentuh tu selalu lah. Tuh bang. Okay, lepas saya buat kaki ganda ni, barulah dia pulih. Dia ada dalam channel saya, boleh check lah tuan-tuan. Okey. Pokok duri hitam. Ni kena atas ulat ni. Ulat kalau bentuk spot-spot lepas tu dia mati ni, teranak lah ni. Silap saya lah. Allah. Buang je lah. Dan yang jengkitan ulat ni. Pertama dahan yang menghala ke tanah lah. Lepas tu saya perlu buang. Biar dia jadi satu dahan je. Okay. Ini saya dah buang lah itu. Sebab apa dahan ni bertindih. Sayang, memang besar dia punya dahan dia ni. Jadi saya perlu buang juga ni. Dan ni tengoklah macam mana. Dah lah. Besar betis saya dah. Ini batang dia. Itu lah, tengok dahan yang saya buang. Dia berpindan. Dia kena letak tree dressing dah situ. Saya tak ada tree dressing. Inilah saya beli, saya letak. Tapi macam dah terlambat. Macam dah terlambat nak letak tree dressing tu. Dahan-dahan dia ni lembik macam ni sebenarnya. Memang tak perlu, tapi dia besar ni, lembik lah. Kalau berbuah pun ni tuan-tuan, lembik. Kalau dia berbuah pun tak maunya. Banyak lah saya buang daripada awal lah tu kan. Kadang sayang dia membentuk kanopi sebelah sini kan. Tapi kerana dia lembik, dia melentur ke bawah tu, memang dia bukan dahan yang elok untuk disimpan lah. Okey, itu saja tuan-tuan perkongsian saya. Okey, untuk kali ni. Okey. Semoga dia bermanfaat lah kepada tuan-tuan. Okey, minta maaf salah silap sekiranya video saya ni tidak menghiburkan hati tuan-tuan. Okey, tapi saya sekadar memaparkan input apa yang saya buat. Apa yang berguna mungkin boleh menjadi panduan kepada tuan-tuan yang menonton. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.